Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Jadi ayat ini kita telah pun tafsir secara ringkas, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Aghairallahi attakhidhu waliya." Adakah selain daripada Allah aku mengambil sebagai Tuhan atau penolong? Fatiris samawati wal ard, dan Allah itu pencipta. Allah itu sifatnya ialah pencipta langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dia Allah Subhanahu wa taala yut'imu, memberi makan, wa la yut'am, dan dia tidak diberi makan. Maknanya dia tidak memerlu kepada makanan. Qul inni, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, umirtu, aku diminta ataupun aku diarahkan, an akuna awwala man aslam, menjadi orang yang pertama aslam, itu menyerah ataupun memeluk Islam, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku juga diminta wala takunanna minal musyrikin, jangan engkau sama sekali menjadi di kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi itu secara ringkas terjemahan ayat 14, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, supaya berjalan di atas muka bumi, kemudian melihat bagaimana balasan Allah kepada golongan yang telah mendustakan Islam dan mendustakan Nabi. Begitu juga setelah Allah Ta'ala bertanya dan meminta Nabi kita bertanya kafir Quraisy, siapakah milik ataupun kepunyaan ataupun yang berkuasa di atas di langit-langit dan di bumi. Dan selepas Allah Ta'ala juga memberitahu bahawasanya dia pasti akan mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat, dan juga Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya mereka yang rugi adalah mereka yang tidak beriman. Dan seterusnya ayat 13 minggu lepas kita telah pelajari, Allah Ta'ala beritahu walahu, bahawasanya pemilik ataupun yang berkuasa ke atas apa-apa, walahu ma sakana fil lail, dan milik Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diam ataupun bergerak pada malam dan siang. Dialah yang maha mendengar lagi maha alim, iaitu mengetahui. Jadi setelah Allah Ta'ala menceritakan semua itu dan meminta Nabi kita menceritakan apa yang saya sebut tadi kepada kafir Quraisy, selepas itu ayat ke-14 Allah Ta'ala minta supaya Nabi kita memberitahu, walaupun ayat ini ada kata soal aghaira, tetapi alif itu, kata soal itu adalah lebih kepada mengingkari, ataupun dipanggil istifham ingkari. Maknanya aku tidak akan mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan ataupun penolong. Kejap ya. Dia hilang sekejap, Ustaz. Okey, sambung sekejap, tergendala sekejap. Ya.
Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahwasanya langit dan bumi ini miliknya, dan dia Allah Taala lah yang berkuasa kepada setiap yang bergerak dan juga setiap yang diam pada malam dan siang hari, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahwasanya kafir Quraisy perlu berjalan di atas muka bumi ini untuk melihat balasan yang telah dikenakan, telah diturunkan kepada orang golongan yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Allah Taala beritahu yang memiliki langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu Allah Taala minta kepada Nabi Muhammad memberitahu apakah aku patut ataupun aku boleh ataupun aku mengambil selain daripada Allah sebagai penolong, sedangkan Allah Taala lah yang menurunkan azab ke atas golongan yang terdahulu. Begitu juga Allah Ta'ala lah yang memiliki langit dan bumi. Allah Ta'ala juga yang telah menetapkan ke atas dirinya rahmah, kesian belas, sehingga dia menangguhkan segala azab dan juga musibah dan juga balasan kepada mereka yang mendustakan agama Allah di atas muka bumi. Dan apakah aku patut mengambil Allah sebagai Tuhan ataupun penolong, sedangkan dia pasti akan mengumpulkan kita, mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat nanti, di mana kiamat itu adalah tidak ada keraguan padanya. Dan apakah patut aku mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, sedangkan yang mengatur, yang menyusun segala makhluk yang bergerak dan juga yang diam di langit dan di bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 14 ini maknanya bukan soalan untuk jawapan, tetapi sebenarnya soalan ingkari, di mana sebenarnya Nabi mahu memberitahu bahawasanya dia tidak akan mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan ataupun penolong, di mana Allah Taala lah yang melengkapkan ciptaan langit-langit dan bumi, dan dia yang memberi makan, dan dia tidak perlu kepada diberi makanan, sebagaimana yang saya telah tafsirkan secara ringkas minggu lepas, di mana Allah Ta'ala telah mengambil satu contoh yang asas menunjukkan bahawasanya manusia ini adalah sangat lemah, manusia ini adalah sangat kurang, sehingga manusia ini perlu kepada makanan, dan makanan ini adalah salah satu bukti bahawasanya manusia ini adalah makhluk yang berhajat kepada pencipta, berhajat kepada orang yang memberi makan kepadanya. Itu sedikit sebanyak tafsiran ringkas ayat 14, dan saya rasa minggu lepas saya telah pun tafsir ayat ini, dan Nabi juga diminta untuk beritahu bahawasanya Nabi diperintah untuk menjadi orang yang pertama memeluk Islam. Jadi di sini adalah orang yang pertama memeluk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan kamu menjadi di kalangan orang-orang yang musyrik. Itu tafsiran secara ringkas. Dari sudut i'rab, qul adalah amrun. Boleh tengok kat skrin. Saya rasa mungkin semua dapat lihat. Walaupun tulisan dia agak berpecah sikit. Qul fi'il amar. Fi'il amar, ya. Sakinun maksudnya fi'il amar ini baris akhirnya, huruf akhir kul lam itu adalah mati. Kul Sukun. fi'il amar sakin. Di mana baris mati itu, lihat pada lam, huruf akhir itu kul. Jadi fi'il amar ini dia mabni, mabniyun ala sukun, ataupun di sini direngkaskan dengan sakin. Wal fa'il, dan siapa pelakunya? Wal fa'il mustatir anta. Takdir dia ialah awak. Maknanya qul fi'il amar, katakanlah siapa yang berkata, yang berkatanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkatanya ialah awak. Awak itu adalah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi'il amar ini maksud dia perintah. Jadi kalau saya memerintah, mesti ada yang perlu melakukan apa yang saya perintah. Maknanya fi'il amar ini dia menyuruh. Jadi bila saya suruh, ada seseorang yang perlu melakukan apa yang saya suruh.
Jadi itulah dimaksudnya fa'il. Bila disebut di sini kul, katakanlah, siapa yang perlu berkata? Iaitu awak. Awak itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kul aghairallah, hamzah itu adalah lil istifham inkari. Maknanya istifham bukan untuk jawapan, tetapi lebih kepada mengingkari, ya. Maknanya kita kena terjemah, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan mengambil selain daripada Allah sebagai penolong yang ia fatiris samawati wal ard, yang ia melengkapkan ataupun mencipta langit-langit dan bumi. Itu maksudnya. Jadi al-istifham inkari. Kalau kita bercakap dengan seseorang, kita tanya, kita mahu jawapan. Tidak begitu. Mungkin kita tanya, apa nama awak? Jadi kita mahu dia tahu nama. Tapi kadang-kadang kita juga kita tanya orang, tetapi kita tidak nak jawapan. Tapi kita nak bagi peringatan. Contoh kalau seseorang itu pernah ke Malangan, kan? Dia naik motor ke Malangan. Jadi kita mungkin kita tanya dia, engkau ingat lagi masa engkau ke Malangan dahulu? Maknanya kita bukan nak dia jawab, ya aku ingat, tapi kita nak beri peringatan supaya dia ingat balik peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada dirinya pada masa yang lepas. Ya Ustaz, makna ingkari ni apa Ustaz? Al-ingkari. Maknanya ingkar lah, ingkar. Bahasa Melayu pun sama. Ya. Mengingkari. Mengingkari. Ingkar. Mengingkari, ya. Ingkar. Oh, ingkar lah. Ingkar. Maknanya kalau kita lihat di situ soalan dia, adakah selain daripada Allah aku mengambil sebagai Tuhan? Dia tanya, kan. Jadi istifham ini bermaksud mengingkari. Bermaksud aku tidak akan mengambil selain daripada Allah sebagai penolong. Maknanya dia bukan memerlukan kepada jawapan. Walaupun kita boleh saja tanya, tetapi sebenarnya tujuan istifham ini adalah ingkari, untuk mengingkari bahawasanya Nabi Muhammad itu akan mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Okey, Haji Alim? Ya, boleh. Jadi ingkari itu maksudnya mengingkari. Ada maksudnya taubihi, ada maksudnya istifham ini dia banyak tujuan-tujuan dia, dan antaranya ialah ingkari. Ghaira maf'ulun bih. Maf'ulun bih maksudnya objek. Ghaira maf'ulun bih awal muqaddam. Maf'ulun bih yang pertama, muqaddam yang didahulukan. Kalau ikutnya macam ni susunan ayat dia. Kejap saya kejap, saya cuba type kejap. Ayatnya kul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Okey, itu ayatnya. Kul aghairallah, ini baris atas. Ittakhidhu waliyan, ini pun baris atas. Jadi kalau ikut ayatnya susunannya begini. Attakhidhu ghairallahi waliyan fatiris samawati wal ard. Okey. Jadi ini ittakhidhu, ini adalah fi'il. Bila ada attakhidhu, ini adalah fi'il, dan bila ada fi'il mesti ada pelakunya. Fa'il. Attakhidhu ini fi'il mudhari'. Fa'il dia, pelaku dia siapa? Iaitu ana, dhamir di dalam tu. Kemudian ghairallah ini adalah maf'ul
awal. Maf'ulun bih. Ha. Waliyan maf'ul tsani. Begitu Okey. Attakhidhu fi'il mudhari'. Jadi bila fi'il dia perlu ada pelaku. Siapa yang laku, siapa yang mengambil? Mengambilnya ialah ana. Ana ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengambil. Oh. Mengambil apa? Ghairallah. Ghairallah. Lain daripada Allah. Sebagai apa? Waliyan. Waliyan ini pembantu, penolong ataupun Tuhan. Jadi ada dua maf'ul. Satu maf'ul dan ini yang kedua maf'ul. At-takhidhu ini dia perlu ada dua maf'ul. Dia berhajat kepada maf'ul lain, dua maf'ul. Jadi maf'ul yang pertama ialah ghair, maf'ul yang kedua ialah waliyan. Cuma ghair ini telah diawalkan Oh, diletak di depan, itu maksudnya muqaddam. Awal muqaddam. Dan ghaira ini baris dia di atas. Jadi maf'ulun bih ini hukumnya ialah mansub. Mansub bil fathah, maknanya mansub dengan baris atas. Sama juga waliyan ini pun hukumnya mansub. Ini hukum i'rab bil fathah. Mansub dengan baris atas. Baris atas. Yang atas ni pun sama juga. Okey, apa Jadi Allah Ta'ala sebut, Kul, katakanlah wahai Muhammad, aghairallah, apakah selain daripada Allah? Jadi selain daripada Allah ini telah diletak di hadapan. Asalnya, attakhidhu ghairallah. Asalnya, saya cuba susun balik. Kalau ikutnya, attakhidhu macam ni attakhidhu ghairallah. Oh. Nampak kan? Ini maf'ul yang pertama. Ini maf'ul yang kedua. Batiris sama ini adalah sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikut susunannya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Qul attakhidhu ghairallahi waliyan fatiris samawati wal ardh. Cuma kita tertanya, kenapa didahulukan ghairallah? Siapa boleh jawab? Haji Kasbi? Ya, Ustaz. Nak cuba jawab? Tak cuba jawab. Boleh saja nak cuba. Kenapa didahulukan ghairallah? Tak tahu. Yang muqaddam dia. Allah saja yang tahu apa di sebalik apa semua ini. Tetapi di dalam kaedah bahasa Arab, sesuatu yang didahulukan itulah sebenarnya tajuk dia punya perbualan, tajuk dia punya ayat. Maknanya Allah nak tekan di sini, adakah selain daripada Allah? Kenapa didahulukan ataupun diawalkan selain daripada Allah itu? Kerana topik perbahasan ayat-ayat sebelum dan selepas ini adalah berkenaan orang-orang kafir musyrik telah mendahulukan ataupun telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir Quraisy mereka telah menyembah berhala. Mereka telah mendahulukan ataupun menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Jadi topik dia punya perbualannya ialah tentang syirik ataupun tentang menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini pun begitu, didahulukan ghairallah untuk memberitahu ataupun untuk memfokuskan terus kepada orang-orang kafir supaya mereka terus mengetahui bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah sebagai Tuhan ataupun sebagai penolong pembantu. Jadi orang Arab dia akan mula dengan perkataan.
Jadi seandainya perkataan itu dimulakan dengan Muhammad, contohnya. Jadi Muhammad mujtahidun, Muhammad rajin. Jadi tajuk perbualan dia ataupun Muhammad. percakapannya ialah tentang Ya? Muhammad. Muhammad. Ya. Kalau dia dahulukan dengan fi'il, yadhhabu Muhammad. Jadi tajuk dia ataupun topik perbualan dia ialah tentang pergi. Ya. Muhammad nombor 2. Kalau dia mulakan dengan Muhammad, nombor 1-nya ialah perbualan tentang Muhammad. Kalau yadhhabu fi'il, perbualannya tentang pergi. Yadhhabu maksudnya pergi. Itu sebagai Jadi Ustaz, perkataan ini dimulakan pada awal ayat lah, baru kita boleh tentukan tajuk perbahasan. Yang berada di awal itu adalah Di awal tu dia punya tajuk asal, tajuk, topik asal lah. Topik ataupun tajuk ataupun fokus perbualan ataupun fokus ayat ini. Mahu menekankan tentang selain daripada Allah, bukannya diambil oleh Nabi kita sebagai penolong ataupun Tuhan. Sebagaimana yang telah Macam Ustaz kata, ini Ustaz macam kata yang pertama tadi Muhammad Mujtahid itu memula dengan isim. Yang kedua, Yazhab Muhammad bermula dengan fi'il. Ya. Maknanya fokus Pergi. dan lain lah. Ya, pergi. Pergi ya, Yazhabu Muhammad akan pergi Muhammad. Jadi dia nak cerita tentang pergi. Pergi, okey. Kalau saya sebut fil madrasah Muhammad. Sedang pergi ke madrasah. Di sekolah Muhammad. Maknanya dia nak cerita tentang di sekolah. Muhammad itu nombor 2. Okey, ya. Jadi yang pertama ini adalah dia punya topik ataupun tajuk perbualan ataupun poin yang hendak difokuskan di dalam perbualan ataupun ayat ataupun jumlah dan selainnya. Ya. Okey. Jadi ghaira ini adalah maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Muqaddam itu diletak di awal ayat. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Jadi kalau ikutnya ialah qul a'attakhidhu ghairallahi waliyan fatiris samawati wal ardh. Attakhidhu fi'il dan di dalam ni ada ana, iaitu saya. Ada saya, ana, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira maf'ulun bihi awal. Yang pertama. Ya. Kemudian waliyan maf'ulun tsanin. Yang kedua. Sebanyak at-takhidhu ini dia perlu kepada dua maf'ul. Maf'ul ini secara mudahnya benda yang dilakukan ataupun objek. Contohnya saya bagi tahu dalam bahasa Melayu, saya melihat buku. Siapa yang melihat? Saya. Perbuatannya ialah lihat. Lihat apa? Buku. Buku itu adalah objek. Maf'ul lebih. Ya. Kemudian at-takhidhu ini dia perlu kepada dua maf'ul. Kalau bahasa Melayu pun sama juga. Kita perlu kepada dua objek. Saya akan mengambil awak. Jadi perlu kepada lengkap ayat ataupun ayat yang melengkapkan ayat ni. Saya perlu mengambil awak. Mesti ada sebagai pekerja, sebagai kawan. Jadi saya akan mengambil awak dan kawan itu adalah maf'ul. Dua maf'ul yang melengkapkan saya mengambil. Jadi perbuatan mengambil itu perlu kepada dua maf'ul. Kalau tidak dia tidak sempurna ayat. Saya mengambil awak, kemudian kita senyap. Orang pun tertanya, ambil apa? Ambil awak sebagai apa? Jadi kita perlu sempurnakan dengan maf'ul yang kedua. Saya mengambil awak sebagai guru ataupun sebagai kawan ataupun sebagai pekerja dan selainnya. Okey, di sini pun kalau kita tidak letak waliyan, maf'ul yang kedua dia tidak sempurna. Apakah aku akan mengambil selain daripada Allah? Jadi orang tertanya, sebagai apa? Bila disebut waliyan, maka lengkaplah ayat tersebut iaitu penolong ataupun pembantu. Di sini dia letak pelindung. Sama juga saya. Ya, pelindung sama. Wali ini nak mudahnya,
kita kaum lelaki adalah wali kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kita sebagai wali itu maknanya penolong, pembantu, sebagai tempat pergantungan dan sebagainya. Dan kita sebagai ayah, tetapi Allah SWT adalah Tuhan yang menolong, membantu, tempat untuk kita meminta, memberi rezeki, mengurus alam ini, dan dialah sebagai wali, wali kepada alam semesta ataupun kepada makhluk. Itu maksud wali secara umum lah. Ya. Okey, selesai. Kalau lambat juga. Dia fikir nak cepat-cepatkan. Allah mudhafun ilaih. Allah itu ghairallah. Ghairallah itu adalah dua perkataan sebenarnya. Ghaira maksudnya bukan ataupun selain. Allah satu perkataan iaitu lafzul jalalah Allah. Apabila digabungkan ghairallah selain daripada Allah, maka Arab panggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dipanggil Mudhafun ilaih. Ya. menyandar antara dua perkataan ini. Jadi Allah itu barisnya di bawah, ghairallahi kerana dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia sentiasa baris di bawah. Ataupun dia majrur. Attakhidu mudhari' marfu'. Saya dah hurai tadi ya. Attakhidu mudhari' maknanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Marfu'un hukumnya marfu'. Ini hukum i'rab. Hukum i'rab ini dia ada 4. Marfu', mansub, majrur, majzum. Ataupun nak mudahnya mewakili baris. Baris hadapan, baris atas, baris hati, baris bawah. Ya. Dan baris-baris ini dari sudut i'rabnya dia menyentuh huruf akhir. Huruf akhir perkataan. Contoh saya sebut attakhidu. Huruf akhirnya ialah za. Dhammah. Saya baca. Jadi hukumnya marfu' bil dhammah. Marfu' tandanya ialah baris hadapan. Jadi macam hukum fiqh lah. Hukum fiqh ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Jadi bahasa Arab pun ada marfu', ada mansub, ada majrur. Jadi attakhidu fi'il mudhari' marfu' wal fa'il. Setiap fi'il dia perlu ada pelaku. Dia dah jadi rukun. Bila ada fi'il, hendaklah ada fa'il. Bila ada perbuatan, hendaklah ada orang yang buat. Takkan tak ada orang yang buat. Jadi at-takhidhu itu mengambil itu pembuatnya, al-fa'ilnya ialah mustatir. Mustatir tak nampak. Maknanya tidak disebut. Tidak disebut. Mustatir tak nampak. Sebab kalau dia nampak sudah pasti kita kena sebut. Maknanya tersembunyi. Tidak nampak ataupun tersembunyi. Iaitu ana. Ana. At-takhidhu itu di dalam ni ada ana. Dia ada tanda. Tandanya ialah alif ataupun hamzah ini at-takhidhu. Kalau ada nun di belakang at-takhidhu nahnu. Kalau ya di depan yattakhidhu maknanya dia. Jadi ini fi'il mudhari' di mana bila dimula dengan alif ini ada dhamir di dalamnya ialah ana, saya. Maknanya siapa yang mengambil iaitu saya. Saya ini adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku iaitu Nabi Muhammad tidak mengambil waliyan maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Mansub maknanya baris atas. Hukumnya mansub bil fathah. Waliyan kita baca waliyan baris atas. Mansub Fatir adalah badal minallah. Badal ini nak mudahnya dia boleh ganti tempat Allah. Dari sudut apa? Makna ayat ataupun susunan ayat. Contoh kalau saya buang.
Ittakhadhu waliya. Dia buang kat sini. Allah. Qul aghaira Terus. fatiris samawati wal ard Apakah attakhidhu ya. Qul kat sini kau copy. Qul a'attakhidhu ghaira fatiris samawati wal ard. Maknanya begitu Maknanya fatir ini adalah badal. Dia boleh ganti tempat Allah ini. yang penciptakan? Allah ini dia badal, boleh ganti tempat Allah. Sebanyak Allah dengan pencipta langit dan bumi sama saja. Kalau orang tanya siapa yang mencipta, siapa yang fatir, yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Dan Allah, siapa Allah itu? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi fatir ini boleh duduk di tempat Allah. Jadi badal ni dia ada 4 badal istimal, badal ba', minal kul, badal kul, minal kul, badal ghalab. Jadi dalam ni badal kul, badal kul. Maknanya yang mencipta langit dan bumi ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itulah yang mencipta langit dan bumi. Jadi kalaulah jadi fatir itu badal, kenapa? Kerana dia boleh duduk di tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi badal tadi kita saya dah terjemahkan sebagai ganti. Maknanya ganti apa? Maknanya fatir ini dia boleh ganti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sama. Kerana sama saja. Kerana sama saja Allah dengan pencipta, dia adalah sama. Contohnya saya sebut Ustaz Nazmi. Ustaz pun sama. Ustaz Nazmi, Ustaz juga. Contohnya saya melihat Ustaz Nazmi. Jadi kalau orang tanya, awak lihat Ustaz? Ya, saya lihat Ustaz. Awak lihat Nazmi? Ya, saya lihat Nazmi. Jadi Ustaz dengan Nazmi itu adalah sama. Dia sama. Jadi Nazmi badal kepada Ustaz. Nampak? Begitu juga di sini. Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu pencipta langit dan bumi. Jadi disebut di situ ialah badal. Badal. Jadi fatir itu adalah badal minallah. Badal minallah maknanya fatir itu ditukar ataupun diganti pada kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang saya dah huraikan tadi. Majrur. Majrur maknanya hukumnya adalah majrur seperti Allah. Jadi ghairullahi fatiri, dia pun mengikut Allah juga. Oleh kerana Allah itu barisnya di bawah ha itu, maka dia pun fatiri. Ra itu pun juga dengan dibaca dengan baris bawah. Fatiri. Majrur. As-samawati mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih maknanya disandarkan kepadanya. Maknanya fatiris samawati. Nanti saya terangkan sikit kat sini. Mudhaf di dalam bahasa Arab dia ada satu kaedah idhafah. Maknanya sandar. Sandar. Sandar ya. Contoh fatir. Apa maksud fatir? Pencipta. Yang mencipta. Pencipta. Ya, yang mencipta. As-samawat. Langit-langit. Langit dan bumi. Begitu Ya. Fatir. Cipta. Ataupun kita terjemahkan yang menyempurna. Yang pencipta tak? Yang menyempurna. Sebabnya kalau cipta khalaqa.
Khaliqun, khaliq mana yang membuat, yang mencipta. Fatir ini yang menyempurnakan ciptaan. As-samawat maksudnya langit. Jamak. Ya, maksudnya langit. Okey. Jika saya sebut fatir, maksudnya umum. Yang cipta, yang menyempurnakan, tidak semestinya Tuhan. Maknanya fatir secara umum. Dan jika saya sebut as-samawat, maksudnya langit-langit. Langit-langit secara umum. Dan bila saya gabungkan fatiris samawat, saya gabungkan, saya sandarkan, dia bermakna Allah. Mencipta langit Allah. Dia memberi makna Allah. Ya. Iaitu pencipta langit. Jadi fatir itu telah disandarkan kepada langit. Dan dia memberi makna dia memberi makna yang lain. Maknanya sekarang ini fatiris samawati fatiris samawati itu adalah Allah. Bukan langit, bukan pencipta, tetapi pencipta langit dan bumi itu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ni ustaz yang apa ni fatir jadi mudhaf Mudhaf. Mudhaf sama apa tu yang sama tu mudhaf ilaih. Okey, dia ada rukun fatir. Ini mudhaf. Mudhaf. As-samawat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih ini dia hendaklah majrur, baris bawah. Sebab itu kita baca dengan as-samawati, baris bawah. Fatir ini boleh baris atas, boleh baris bawah. Ya. Boleh baris Depan. Boleh baris hadapan, mengikut kedudukannya di dalam ayat. Ya. Boleh baris bawah. Tengok ayat dia macam mana, boleh baris atas. Baris mati tak boleh sebab isim. Isim tidak ada baris mati. Fi'il tidak ada baris bawah, isim tidak ada baris mati. Ataupun isim tidak ada majzum hukumnya dan fi'il tidak ada majrur. Jadi mudhafun ilaih hukumnya adalah majrur. Contoh lagi saya sebut kitabun. Apa maksud kitab? Buku. Kitab. Jadi bila saya kata buku maksudnya umum kan? Saya pun sandarkan kepada sekolah. Oh, okey. Madrasah ataupun Muhammad. Kitabul madrasah. Ataupun kitab Allah. Kitabul madrasah. Jadi bila saya gabungkan kitab dengan madrasah, dia memberi makna, satu makna khas iaitu buku sekolah. Jadi kita bukan buku lain lah, buku sekolah. Kitab Muhammad, mana buku Muhammad, bukan buku Zaid, bukan buku sekolah, tetapi buku yang dimiliki oleh Muhammad. Kitabullah, kitab Allah. Mana bukan buku sekolah, bukan buku Muhammad, tetapi kitab milik kepunyaan atau dari Allah Subhanahu wa taala iaitu Quran. Jadi kitab ini adalah mudhaf, madrasah ini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Sandar menyandar di antara dua perkataan ini untuk memberi makna yang lain ataupun untuk memberi makna secara khas ataupun khusus. Itulah maksudnya mudhaf ataupun al-idhafah. Contoh secara mudah. Kita pun ada, orang Melayu pun ada juga ni idhafah ini. Kita sebut suri rumah, muka kuala, peti sejuk. Itu semua mudhaf. Peti sejuk. Kalau kita asingkan peti, sejuk. Tapi bila digabungkan peti sejuk, dia memberi makna satu benda. Peti sejuk. Benda. Muka kuala. Muka saya. Kuala. Bila muka kuala, memberi makna yang lain. Suri rumah.
Rumah, suri-suri ya. Jadi bila disebut suri rumah ialah isteri kita yang tugas sebagai suri rumah. Ya. Itu Ya, ya. mudhaf. Syarat mudhaf ini, perkataan yang kedua ni, dia hendaklah Bahasa bawah. ma'rifah. Dia hendaklah ma'rifah. Maknanya ada alif lam ataupun dia nama orang ataupun nama tempat. Boleh juga dia nakirah tapi makna dia lain lah. Patutnya muka ni kosong. Ya. Dokumen ada dah ajar. Ya, silakan ada soalan ke? File penuh. Ya, tak dengar apa soalan tu tak berapa jelas. Susah nak diajar, susah. Muka ada soalan ke siapa tadi yang mencelah tadi? Kita tuliskan. Itu contoh bahasa Melayu muka kuala, apa tu buku sekolah, suri rumah dan seumpamanya. Itu contoh perkataan yang idhafah di dalam bahasa Melayu. Okey, kita teruskan sikit lagi Ya. As-samawati mudhafun ilaih wal ard ma'tuf 'ala as-samawat. Ma'tuf ini maknanya dia berhubung dengan perkataan as-samawat dari sudut makna dan juga i'rab. Dan ma'tuf ini dia kena ada huruf ataf. Huruf atafnya ialah wa. Kita terjemahkan dan. Dan. Fatiris samawati wal ard, yang mencipta, yang menyempurnakan ciptaan langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala yang menyempurnakan langit dan juga dia yang menyempurnakan ataupun yang mencipta bumi. Dua-duanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukumnya sama, majrur. As-samawati baris bawah wal ardi, dha itu pun baris bawah. Baris bawah juga. Ma'tuf 'ala samawat, majrur. Majrur ini hukum i'rabnya ialah majrur, iaitu dengan baris bawah. Wa haliyah. Wa haliyah ini maksudnya ayat selepas wa ini adalah hal kepada Allah. Jadi kita nak terjemah macam mana? Kita terjemah ke Al-Quran. Apakah Cutting. Wa haliyah maknanya maksudnya wa itu adalah ayat selepasnya adalah keadaan. Keadaan, hal keadaan. Adakah selain daripada Allah aku mengambil Tuhan yang mencipta langit dan bumi dalam keadaan dia itu memberi makan dan tidak memberi makan. Wa haliyah maknanya ayat selepas ini ialah menerangkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dia wa dhamir muttasil mubtada yut'imu fi'il mudhari' marfu' wal fa'il huwa wa la apa? Panjang nak undur. La nafiyah yut'am mudhari' mabni lil majhul. Mudhari' mabni lil majhul. Okey, satu-satu kita buat apa tadi dia sebut? Hal. Wal hal. Qul a'attakhidhu ghairallahi waliyan fatiris samawati wal ard. Apun qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa hal. Jadi wa itu dipanggil wa haliyah kerana ayat selepas itu adalah
menerangkan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yut'am. Jadi wa haliyah, huwa ini adalah mubtada. Huwa mubtada. Mubtada apa maksudnya? Maksudnya ialah Jawab. perkataan ataupun subjek, iaitu perkataan yang berada di awal ayat. Isim yang berada di awal ayat dia adalah mubtada. Jadi huwa mubtada, subjek. Ini rukun ayat, rukun ayat dalam bahasa Arab. Contoh saya sebut huwa ustadzun. Dia seorang ustaz. Jadi huwa ini adalah mubtada, iaitu subjek isim yang berada di awal ayat. Awal ayat. Oh, okey. Ustaz Ya, ini ya. adalah khabar. Khabar. Ustaz ini adalah khabar. Jadi dari sudut hukumnya mubtada dan hukumnya marfu', dan ustaz khabar cerita juga hukumnya marfu'. Jadi kita baca marfu' ustadzun. Yang ini huwa ini mabni kerana dia dhamir, dia tak berubah baris dia, tetap huwa, berada di mana tempat pun kita baca dengan huwa. Boleh dapat wah. Huwa mubtada, subjek, dan ustaz khabar. Jadi yang ada ini sama. Huwa mubtada, dia apa ceritanya tentang dia? Sekarang ni online dah memang. Video pun tak benar dia. Kejap ya, saya nak bercakap dengan anak. Ada lagi tu. Ya, ya. Rasa Ya, Ustaz. Ya. tapi bila tu just nice dah buat orang je. Kami Okey, sambung Huwa mubtada, yut'imu. Mutfa'il. Mudhari'. Wala yut'am. Ustaz kata dia cuba nak cakap. Jadi huwa yut'imu wala yut'am. tu cakap tu. Khabar dia. Okey. Jumlah yut'imu ini adalah khabar ya. Jadi kadang-kadang khabar itu ada satu perkataan, contohnya ustaz. Kadang-kadang khabar itu dia ada ayat. Jadi dia Allah, apa ceritanya? Yut'imu, dia memberi makan kepada manusia. Jadi manusia mendapat makanan, mendapat rezeki dan makanan tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwa adalah mubtada, yut'imu. Wala yut'im. Khabar. Yut'imu itu adalah mana tadi ya? Atas. Mudhari' Fa'il mudhari'. wal fa'il huwa. Di dalam ni ada fa'il iaitu huwa, dan dia memberi makan kepada manusia. Tafsiran ayat ini saya dah terangkan pada minggu lepas. Ya. Kenapa Allah Ya. Taala sebut yut'imu wala yut'am. Dan wa atifah, huruf ataf. La nafiyah, la La nafiyah. menafikan. Jadi manusia ini diberi makan oleh Allah dan Allah Ta'ala menafikan dia berhajat kepada makanan atau ada yang memberi makan kepadanya. Wala yut'am, dan dia tidak diberi makan. Yut'am fi'il mudhari' mabni lil majhul. Lil majhul maknanya tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il dan hukumnya marfu' wa naibul fa'il huwa. Naib fa'ilnya ialah huwa. Okey, last dah penat Ya. Banyak kaedah kita belajar ini Ini secara ringkas. Bagus hari ni Ustaz. Saya nak cerita tentang naib fa'il secara ringkas. Ya, Ustaz. Okey, saya buat macam ni. Daraba
Ataupun Zahaba Muhammad. Zahaba. Dah. Muhammad. Telah pergi ataupun guna fi'il mudhari'nya dhahabu. Kejap cari perkataan lain. Yakhruju. Ya'kulu. Apa maksud ya'kulu? Dia makan Yakhruju. Ya'kulu Muhammadun al-aruzza. Makan Muhammad. Muhammad makan nasi. Okay. Siapa yang makan? Muhammad. Muhammad. Jadi sekarang ini kita tahu bahawasanya pelakunya Muhammad. Jadi? Tak begitu? Ya, ya. Kadang-kadang saya guna lafaz dia Ya. Yu'kalu. Oh ya. Yu'kalu al-aruzza. Ya'kalu al-aruzza. Yu'kalu. Dia makan nasi. Dua ayat ini. Cuba perhati dua ayat ini. Yang pertama, ada pelaku dia Muhammad. Yang kedua, Muhammad dah tak ada. Ya, tak ada. Dan ya'kulu berubah kepada yu'kalu. Yu'kalu. Jadi yu'kalu ini kita panggil mabni Untuk. lil majhul. Ada kaedah-kaedah dia. Nanti kita akan belajar lain masa. Ini kita panggil Mabni mabni lil majhul. Maksudnya tidak ada pembuat. Tidak ada pembuat. Kenapa tidak ada pembuat? Di dalam bahasa Arab kemungkinan pembuat itu sudah pun diketahui ataupun pembuat itu jika kita sebut berbahaya kepada kita ataupun mana pembuat itu tidak berhajat pun kita sebut sebab semua orang sudah maklum dan selainnya. Ada banyaklah sebab dia kenapa pelaku itu tidak. Ya. Jadi yang pertama ini kita terjemah Muhammad makan nasi. Yang kedua ini kita akan terjemah nasi dimakan. Nasi dimakan. Siapa yang makan nasi? Ya, mungkin tahu. kita tahu siapa yang Mungkin makan. Muhammad. Kita tak nak bagi tahu. Mungkin dia malu kalau kita bagi tahu kan. Ataupun dah semua tahu dah. Memang Muhammad tu memang dia suka makan nasi. Jadi tak perlu dah kita bagi tahu. Jadi yu'kalu al-aruzzu. Aruzzu ini asalnya baris atas. Tetapi dia berada di sini kita baca dengan baris Depan. baris hadapan. Kerana dia menjadi naib, iaitu pengganti kepada Muhammad. Dia ganti tempat Muhammad. Jadi ganti tempat Muhammad tadi dibaca dengan baris hadapan juga. Kerana Muhammad baris hadapan, arus ni pun jadi baris hadapan. Itulah maksudnya mabni lil majhul. Apa maksudnya? Iaitu fa'il tidak ada. Tidak dinyatakan fa'il, iaitu pelaku. Dan diterjemahkan dengan dimakan. Ya'kulu Muhammad makan nasi. Yu'kalu arzu, dimakan nasi itu. Dia ayah ni dia tak baca mesej pas dia tidak ada sesiapa yang siapa yang makan. Ya. Okey, jelas Alhamdulillah. Yut'am diberi makan dan dia tidak diberi makan. Maknanya Allah Taala tidak berhajat kepada makanan. Kita manusia ini berhajat kepada makanan. Akan buang masa kita, akan 10 kata. tenaga kita untuk menyediakan makanan. Marfu' wa naibul fa'il, naib fa'ilnya ialah huwa, dhamir di dalam. Tutup TV dek. Okey. Kul yang kedua ini kita sambung minggu depan Ya. InsyaAllah. Okey, barulah 2-3 ayat 23 perkataan
tidak banyak, tak apa, sikit-sikit kita niat untuk kita istiqamah, terus belajar, memahami ayat InsyaAllah, insyaAllah. Allah Ustaz. itu. Kita juga cuba belajar bahasa Arab. Di samping kita belajar InsyaAllah. bahasa Arab, kita memahami Al-Quranul Karim. Dan mungkin ada di sana ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, dan juga mungkin ada di sana ilmu-ilmu yang kita belum fahami. Jadi belajar ini begitu, belajar kita kena terus Ya, belajar, ya. kita kena terus dengar. Pertamanya kita dengar dahulu, dan apabila sentiasa diulang, sentiasa disebut, dia akan mesra dengan kita, dan lama-lama kita akan memahami, insya-Allah. Faham. InsyaAllah. Dan kita belajar ini hanyalah sebagai usaha kita untuk menuntut ilmu. Kerana Ya, Ustaz. kita meminta supaya kita menuntut ilmu. Kita pun berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami ilmu tersebut, menguasai ilmu tersebut, mengingati ilmu tersebut, semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha dan kita serahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kita memahami ilmu yang kita pelajari. Dan rasa mahu belajar itu adalah sesuatu yang besar. Petunjuk yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memahami itu juga adalah satu kurniaan daripada Allah yang besar. Jadi kita kena sentiasa berdoa sebagaimana doa yang disebut di dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu. Begitu juga doa-doa Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku, dan begitulah seterusnya. Dan juga doa-doa lain, Allahumma ftah alaina hikmatak, dan selainnya. Jadi kita sentiasa berusaha, kita istiqamah belajar, dan insya-Allah akan datang selepas itu kefahaman dan juga ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar, sudi bersama saya pada pagi ini, dan atas asas untuk sama-sama belajar dan sama-sama mengajar. Saya pun bila saya mengajar, saya juga belajar. Kalau saya tidak mengajar, saya tidak belajar. Sambil mengajar dan saya belajar. Kita sama-sama belajar. Mungkin di sana ada kesilapan daripada saya dan boleh tegur, boleh WhatsApp, boleh bagi tahu dan sebagainya. Sebagai seorang manusia, kita tidak lari daripada silap, salah. Dan ilmu itu dia berlapis-lapis. Kadang-kadang saya lapisan yang rendah. Mungkin di sana ada lagi orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang lagi tahu, di mana lapisannya lagi tinggi. Jadi sesiapa yang ada ilmu-ilmu yang lapisan yang tinggi itu, bolehlah kita sama-sama kongsi supaya kelas kita ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua, insya-Allah Subhanahu wa taala.